kota tempatan Chua Kau Beng dan Chong Tin Tan mula mengesyaki ada sesuatu yang tidak kena, terutamanya apabila wabak itu tidak menyerang orang Islam. Tanpa berfikir panjang, Dr. Chua terus menghantar sampel virus ke makmal Center for Disease Control atau CDC di US untuk dikaji, dan sangkaan mereka ternyata benar. Rupa-rupanya virus yang menyerang Malaysia ketika itu berpunca daripada khinzir. Dia telah dijangkiti virus daripada kelawar. Apabila menerima maklumat itu, kerajaan Malaysia telah membuat tindakan pantas dengan mengerahkan anggota tentera untuk menghapuskan lebih 1 juta ekor khinzir yang dijangkiti sebelum ditanam secara besar-besaran. Selepas daripada itu, wabak terus turun mendadak disebabkan kecekapan dua doktor ini dan tindakan pantas kerajaan Malaysia. Wabak itu berjaya dihapuskan di Malaysia sebelum sempat ia menular ke seluruh dunia. What to do at that time was just to stop the infection into the human as fast as possible. Whatever it takes that time to get rid of the pig is being done. 3. Banjir lumpur Pos Dipang. 88 orang dilaporkan terkorban dalam kejadian ribut di pantai barat Sabah yang disifatkan terburuk dalam sejarah bencana alam negara. Kita semua sedia maklum, tahun 1996 merupakan tahun di mana Malaysia dilanda ribut Greek, antara ribut paling dahsyat dalam sejarah negara. Namun pada tahun yang sama, satu lagi tragedi besar telah menggemparkan negara, iaitu tragedi banjir lumpur Pos Dipang di Perak pada 29 Ogos 1996 di ambang kemerdekaan. Pada hari itu, hujan turun dengan lebat membasahi bumi Perak. Namun hujan yang disangka sementara langsung tiada tanda akan berhenti. Dia mula hujan daripada 4 lebih sampai 7. Jam 7 baru datang air bah. Sehinggalah 3 jam kemudian, bermulalah satu detik yang menakutkan. Air sungai Dipang mula melimpah dan secara senyap memenuhi serata perkampungan tanpa disedari penduduk kampung. Sehinggalah semuanya sudah terlambat. Ada seorang member panggil. Dia kata, bangun-bangun jangan tidur. Air bah besar datang. Bila bangun saya tengok dapur semen saya penuhi air parahnya lah. Tanah mula runtuh hingga mencetuskan kepala air gergasi menolak lumpur dan balak dengan kekuatan luar biasa, dan dalam sekelip mata hampir seluruh kampung yang terdiri daripada 60 buah rumah ini hilang ditelan arus bagaikan tidak pernah wujud. Pada masa itu saya terdengar bunyi dentuman yang banyak kuat. Saya ingatkan batu jatuh daripada JB Kuari berdekatan, tapi saya dengar benda tu jatuh berterusan macam seolah-olah meletup. Prap, 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 prap. Anak serta keluarga kepala tersebut telah dihanyutkan air. Sampai di sana, saya dapati kongsi itu dah jadi macam pandang jarak pada tukuh. Dah tak ada langsung. Operasi menyelamat segera digerakkan dan 400 anggota dari pelbagai agensi dikerahkan. Hanya selepas 13 hari kemudian, barulah 44 nyawa disahkan terkorban. Namun hanya 39 yang ditemui, 5 lagi hilang tanpa jejak sehingga kini. Pergi tempat kawasan banjir ni, saya tengok ranap lah rumah kan. Habis rumah saya, di mana saya nak cari perempuan saya, anak saya. Saya tanya orang ni tak tahu, orang ni tak tahu. 2. Fokker 50. Ini merupakan satu lagi tragedi besar dalam sejarah penerbangan negara. Pada 19 September 1995, sebuah pesawat milik Malaysia Airlines jenis Fokker 50 sedang bersiap sedia untuk mendarat di lapangan terbang Tawau, Sabah. Suasana dalam pesawat ketika itu tenang. Semua penumpang menyangka mereka bakal tiba dengan selamat. Namun, keadaan mula menjadi pelik. Pesawat itu terus meluncur laju, melepasi landasan dan tiba-tiba merempuh penghadang dan masuk ke kampungan setinggan Kampung Seri Menanti. 34 orang mati dalam nahas pesawat di Tawau. Sehingga 5 petang tadi, 34 orang disahkan terkorban dalam nahas pesawat Fokker 50 penerbangan Malaysia di Tawau. Letupan kuat mengejutkan seluruh kampung dan dalam sekelip mata, api menyambar pesawat yang terbelah dua. Sebanyak 62 buah rumah musnah, 34 nyawa terkorban dan ramai lagi cedera termasuk penduduk kampung. Pada awalnya, ramai menyangka ini semua berpunca daripada kerosakan teknikal, tapi kes ini terlalu pelik sehingga membawa ke siasatan antarabangsa. Selepas 3 tahun siasatan, akhirnya kebenaran pahit terbongkar. Menurut Arkib Biro Kemalangan Kapal Terbang, juruterbang membuat keputusan untuk tetap mendarat walaupun landasan tidak sesuai pada kelajuan semasa. Dia dipercayai mahu menjimatkan minyak dan kekal mengikut jadual penerbangan. 1.
puting beliung. Baru-baru ini, berlakunya fenomena alam yang sangat-sangat jarang berlaku di Malaysia sehingga menyebabkan kerosakan yang dahsyat. Kelihatan puting beliung gergasi mula terbentuk di langit dan hanya beberapa minit selepas itu bermulalah satu kejadian dahsyat yang tidak pernah kita bayangkan. Bencana ini telah meninggalkan kemusnahan yang sangat teruk. Namun, kalau korang nak tahu, ini bukanlah permulaan, tetapi ia dikatakan merupakan salah satu siri bencana terburuk yang sedang melanda negara kita kini. Ini kerana sebelum itu, satu ribut taufan dahsyat turut melanda Raub Pahang sehingga mengakibatkan kerosakan pada 8 buah rumah. Ya Allah, Kak, kuatnya, Kak. Malah tahun 2024 juga, negeri Kemaman Terengganu turut dilanda ribut diikuti hujan ais yang sangat dahsyat sehingga dilaporkan memusnahkan 200 buah rumah. Walaupun bencana seperti ini dianggap sangat jarang berlaku di Malaysia, namun kita dapat perhatikan ia semakin kerap berlaku. Namun, apa yang kita sedang saksikan kini bukanlah perkara baru. Allahu Akbar! Ya Allah, ya Tuhanku! Tetapi ia merupakan rentetan dari ramalan para pengkaji dari serata dunia sejak dulu lagi disebabkan oleh perubahan iklim yang semakin ekstrim. Malah bukan hanya di Malaysia. Tetapi seluruh dunia turut mengalami kesan perubahan besar ini. Bencana semakin pelik, semakin ganas dan semakin kerap berlaku, seolah-olah alam sedang melempiaskan amarahnya. Adakah ini satu petanda? Jika benar, dari siapa?